Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kitab hadis Bukhari. Ini hadis Sahih Bukhari ni, yaitu kitab yang pertama yaitu berkaitan dengan permulaan wahyu. Ini disusun oleh Imam Bukhari. Saya akan bahas hadis yang pertama lah, nombor 1, yang mana ia berbunyi Haddatsana Humaydi Abdullah bin Zubairi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقصاص ليثيا ينقل سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Telah menceritakan haddatsana, telah menceritakan. Haddatsana ini maksudnya dalam bahasa Melayu lah, telah menceritakan, telah bagi bercakap. Haddatsana, diceritakanlah, dia telah bagi tahu kepada saya, kepada kami. Haddatsana ini kepada kami. Siapa itu? Al-Humaydi Abdullah nama dia lah, bin si Humaydi ni lah, di Humaydi ni. Ini dia punya perawi-perawi ni lah. Sebab Imam Bukhari dia memelihara dia punya perawi-perawi ni. Jadi perawi yang pertama adalah Al-Humaydi, sebab dia dengar terus sekali. Siapa? Bin Az-Zubair. Dia berkata. Kemudian si Humaydi ni dia berkata lagi balik, telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata bahawa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id al-Ansari berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim at-Taimi bahawa dia mendengar Al-Qamah bin Waqash al-Laysi lah. Kalau di sini Al-Qamah bin Waqash al-Laysi, ini dia punya gelaran. Dia berkata, saya pernah mendengar Umar bin Al-Khattab. Umar Al-Khattab itu orang sahabat Rasulullah SAW. Maknanya sumber ini adalah rawi yang terus Umar Al-Khattab mendengar kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Umar pula bercakap, dan Al-Qamah pun dia dengar. Jadi Al-Qamah pun bagi tahu bahawa daripada Umar, iaitu sebab bagi tahu Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Kemudian Yahya pun bagi tahu, kemudian si Yahya saya dengar si Muhammad Al-Qamah, maknanya ini dia punya perawi-perawi ini. Apa dia punya matan hadis. Ini yang daripada permulaan wahyu ini. Yaitu kata Umar Al-Khattab di atas mimbar. Di atas mimbar berkata, bersabda, saya mendengar Rasulullah SAW telah bersabda. Kalau Rasulullah SAW lah telah bersabda, apa demikian? Apa kata Rasulullah SAW? Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan, innama sesungguhnya, apa niat, apa perbuatan, amal binniyat. Semua perbuatan dia adalah bergantung kepada niat kita. Apakah maksud niat? Ini niat adalah gerakan hati. Hati kita yang bergerak. Saya nak makan. Tapi sebelum mulut bercakap, kita sudah ada niat makan. Saya nak solat. Sebelum solat, kita sudah ada niat. Maknanya itulah gerakan hati, hati yang bergerak. Saya nak belajar. Saya nak. Maknanya itulah niat, tuan-tuan.
Okay, niat itu adalah sudah niat lah. Niat kalau nak belajar. Okay. Jadi setiap perbuatan itu ada niat, kata Rasulullah SAW lah. Kemudian, tuan-tuan dan puan, wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Dan balasan bagi tiap-tiap orang adalah bergantung kepada apa yang dia niat. Wa inna ma, sesungguhnya setiap likulli imri'in, apa yang dia buat itu, likulli imri'in ma nawa, apa yang kita buat itu bergantung kepada niat. Teman-teman, adalah mustahil niat makan tiba-tiba dia minum. Maknanya dia niat dan dia makan tapi dia minum. Mustahil. Kan? Dia nak minum tapi dia nak makan. Dia nak belajar tapi dia bersukan dan sebagainya. Dia mesti kena ada niat. Ada niat dulu. Ya, gerakan hati lah. Niat itu adalah satu gerakan hati. Ustaz saya beritahu dululah. Maknanya itulah yang dikenali sebagai setiap perbuatan itu ada didahului dengan niat, dan setiap balasan itu bergantung kepada apa yang diniatkan. Balasan itu maknanya mungkin segi dia punya pahala, kan? Dosa dan pahala itu bergantung kepada apa yang dibuat. Yang dibuatlah bergantung kepada apa yang diniatkan. Barang siapa yang niatnya berhijrah kerana dunia dan ingin digapainya, ini bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Melayu lah, faman kana hijratuhu ila dunya. Sesiapa yang mahu berhijrah, kata Rasulullah SAW, hijratuhu. Faman kana hijratuhu, siapa yang mau berhijrah, dan hijrah itu kepada dunia. Yusibuha, dan segala dan yang yusibuha lah, ila dunia yusibuha. Yang mau dia mau tu dunia lah, kerana dunia yang ingin dia mau, yusibuha yang dia mau betul apa yang di dunia. Maksudnya di sini adalah sesiapa yang Rasulullah ni, tuan-tuan, sebagai tahu, setiap perbuatan ada niat, dan niat itu bergantung kepada perbuatan dia. Perbuatannya bergantung kepada niat. Jadi andainya dia berniat hendak berhijrah berpindahlah ke dunia. Maknanya ini biasanya sama ada dia berhijrah kerana ingin meningkatkan dia punya ilmu, berhijrah ingin meningkatkan dia punya meningkatkan dia punya kekayaan, berhijrah dan sebagainya. Mungkin dia melari pada masalah-masalah yang dihadapi. Kata Rasulullah SAW di sini, dalam hadis di sini ialah maknanya dia bergantung kepada, dia akan dapat apa yang dia punya niat. Maknanya dia akan ada usaha lah. Rasulullah sudah bagi tahu ni, hadis pertama dalam hadis yang pertama nombor 1 oleh Imam Bukhari ni. Dan Rasulullah sama lagi, au ni atau ilam ra'atin, ilam ra'atin, ila ini atau ila kepada imra'atin, ini seorang perempuan. Imra'atin ini seorang perempuan. Miratun dia tidak sama ni. Imra'atin, ataupun kerana perempuan, dia berhijrah kerana perempuan yang mana dia mau kihuha, dia mau berkahwin, dia mengahwini perempuan itu. Kihuha, kerana dia mau berhijrah untuk berkahwin dengan seorang perempuan. Maka kata Rasulullah SAW, maka hijrah lelaki itu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahlah kepada apa yang dia niatkan. Sebenarnya kalau yang sebab kenapa hadis ini ada, ada seorang sahabat masa dia hendak berhijrah, dia mau berhijrah ke Madinah. Kan ada Rasulullah SAW dulu, sebab ada hijrah Rasulullah ke Madinah, dan dikisahkan juga lah, ada seorang sahabat dia beritahu semasa dalam perjanjian, ada satu perjanjian tu, ya Allah, perjanjian Hudaibiyah, perjanjian apa tu? Aqabah kah? Allahu Akbar, lupa sudah. Dia ada perjanjian yang mana apabila orang Madinah ke Mekah dengan Rasulullah SAW, kemudian kan ada disertai oleh beberapa wanita. Kemudian Rasulullah sahabat ini dia berkenan dengan seorang wanita, seorang perempuan itulah. Kemudian Rasulullah SAW bila mendapat perintah dari Allah SWT untuk berhijrah ke Madinah, maka Rasulullah pun beritahu hadis inilah. Sesungguhnya dia begitulah, ya mungkin Allah alam lah,
Jadi dia pergi jumpa dengan sahabat itu berjumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau berhijrah ini karena saya sudah tertarik dengan seorang perempuan nih. Mau menikah bila saya sampai di Madinah. Macam mana tuh Rasulullah? Nah, biasa sahabat dia akan maka sahabat itu pun Rasulullah pun beritahu lah, keluarlah hadis ni kan. Jadi Umar pun masa itu dia dengar. Dia dengar. Masa itu dia berada di Rasulullah mungkin berada di atas mimbar lah. Jadi Rasulullah beritahu, okey, dengar sini betul-betul. Nah, Rasulullah beritahu lah. Setiap kita ini kalau kita hendak buat sesuatu ada niat. Dia kan ada niat, dan setiap perbuatan itu mesti bergantung pada niat. Dan siapa yang hendak berhijrah, kan masa itu sibuk dengan hijrah kan, sahabat-sahabat pun ramai yang mau berhijrah ke Madinah sebab itu arahan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah pun akan berhijrah nantilah sebab dia tengah tunggu dia punya arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pun bagi tahu siapa yang nak berhijrah, hijrah itu adalah kalau dia berhijrah, ramai juga ada juga sahabat yang berhijrah kerana dia mau berniaga. Ada? Dia mau berniaga untuk yusibuha. Dia Rasul pun beritahu, siapa yang mau berniaga kerana yusibu adun ila dunya wa yusibuha, maka dia akan dapat dunianya. Tapi siapa yang ataupun siapa yang berniat hendak berhijrah kerana nak berkahwin dengan seorang perempuan yang dia sudah janji, dia bilang, maka dia akan dapat apa yang diniatkan. Allahu Akbar. Kan itulah hebatnya niat. Jadi tuan-tuan dan puan, dikatalah di sini dalam Al-Quran disebut tentang disebut tentang segala setiap perbuatan. Ada yang beribadah kepada Allah, ada yang masuk mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap perbuatan mereka itu mestilah didahului dengan niat. Allahu Akbar kan. Hebat tak? Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa itu saja untuk kita punya hadis yang pertama daripada Bukhari. InsyaAllah semoga dia memberi faedah kepada kita. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.